Baik, kalau kita melihat perbelanjaan pelancongan domestik pada tahun 2021 menurun 54.5%, merekodkan 18.4 bilion ringgit berbanding 40.4 bilion ringgit pada tahun 2020. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi survei pelancongan dalam negeri DTS menyatakan ia merupakan angka terendah sejak survei itu dijalankan bermula tahun 2008 dan juga selain itu bencana banjir yang berlaku pada akhir tahun 2021 di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia menyebabkan perjalanan domestik menjadi lebih teruk dan juga jumlah ketibaan pelawat juga di peringkat domestik mencatatkan 66 juta pelawat berbanding dengan 131.7 juta pelawat tahun sebelumnya, menurun 49.9%. Dan untuk angka-angkanya kita bersama dengan rakan setugas Haris Ashraf Hasnan ada angka terkini berkaitan dengan angka penuh ini. Haris, bawakanlah angka-angka pelancongan kita pada pagi ini. Ya, sudah tentu Najib, kalau kita nak meneliti dari segi angkanya, banyak perkara yang perlu kita lihat sepanjang tahun 2021. Seperti Najib katakan, kita melihat berkenaan dengan penularan varian-varian COVID-19 seperti Omicron dan juga Delta. Kemudian kita meneliti juga isu seperti bencana alam, banjir dan sebagainya. Jadi saya nak membawakan kepada anda angka berkenaan dengan statistik pelancongan domestik Malaysia bagi tahun 2021 yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, di mana kalau kita nak meneliti perkara ini satu persatu, dari segi jumlah pelawat turun 49.9%, okey, berbanding tahun 2020. Tahun 2020 kita menyaksikan 131.7 juta turun kepada 66 juta, kerana kalau kita boleh telitikan pintu sempadan negara dan juga banyak pelaksanaan PKP juga sepanjang tahun 2021 itu sedikit sebanyak dilihat sebagai cerminan kepada angka yang kita lihat 66 juta ini. Kemudian dari segi bilangan perjalanan juga nampaknya turun 50.7%. Ramai yang duduk di rumah, tiada aktiviti keluar pergi melancong ke mana di dalam Malaysia ini. Jadi jumlah bilangan perjalanan itu turun kepada 72.4 juta. Dari segi perbelanjaan, kerana ini merupakan satu angka yang penting bagaimana kita ingin melihat dari segi pertumbuhan ekonomi mereka yang merupakan pemain-pemain industri ini, turun 54.5% kepada 18.4 pada tahun 2021 daripada tahun 2020 yang merekodkan 40.4 juta bilion. Dan seterusnya, dari segi tujuan utamalah kalau kita nak melihat pada tahun 2021, kebanyakannya adalah untuk membeli belah, okey, dan melawat saudara mara dan rakan, bercuti, mengisi masa lapang, dan ada juga yang mendapatkan rawatan perubatan penjagaan diri serta perjalanan insentif yang lain-lain. Baik, sudah tentu juga kita nak meneliti di peringkat negeri-negeri mana yang menjadi tumpuan pelancong. Okey, Selangor 10.2, Kuala Lumpur 9.1, Sarawak Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang dari segi jumlah tumpuan pelawat 5.1 juta di Pulau Pinang. Jadi ini antara negeri-negeri yang dilihat menjadi tumpuan pada tahun 2021. Dan sudah tentu kita nak meneliti pula bagaimana tahun 2020 ini, Najib. Dan banyak sebenarnya yang perlu kita fahami, teliti dan juga melihat kepada apakah langkah serta prospek pertumbuhan tahun 2022 ini, Najib. Okey, kita bawakan pakar kita pagi ini. Ini topik yang cukup penting, kerana kita melihat bahawa pada pandemik ini adalah sektor yang utama terjejas dan juga antara yang terakhir dibuka. Uzaidi Odanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC pada pagi ini. Assalamualaikum Uzaidi, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Waalaikumsalam, Najib. 2021 menyaksikan mungkin perbelanjaan domestik ini jatuh dengan agak ketara sekali. Mungkin sejauh mana keyakinan Uzaidi sendiri melihat kepada prospek pelancongan pada tahun ini setelah kita mungkin menamatkan separuh pertama tahun ini? Najib, sebenarnya perangkaan yang saya rasa amat mengerikan tu menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini memberi impak yang cukup besar pada industri pelancongan. Dan apabila pergerakan manusia dihadkan secara lockdown, maka keputusan beginilah, keputusannya semuanya indikator yang diberi oleh DOSM ataupun Jabatan Perangkaannya, semuanya adalah negatif.
Maka apabila sempadan antarabangsa di negara dibukanya, Najib, kita boleh lihat sendiri industri pelancongan tu mula aktif. Kita tengok di hotel-hotel semakin ramai tetamu-tamu. Kita tengok restoran-restoran pun kedai-kedai mamak pun habis penuh laku. Jadi ini adalah satu indikator yang positif. Dan saya rasa tahun ini apabila semua pihak bergerak maju, terutama yang berhormat Menteri Pelancongan sekarang ni berada di Azerbaijan untuk mempromosikan Malaysia, untuk menghadiri persidangan OIC menteri-menteri, dan juga saya lihat beliau sangat aktif ke sana ke sini, dan juga tak ketinggalan industri pelancongan ataupun pengiat-pengiat industri yang ke sana ke sini untuk mempromosikan negara kita. Jadi saya sendiri telah baru pulang daripada Jakarta, dan saya lihat apabila saya buat presentation mempromosikan Malaysia ni, kita lihat sambutan yang sangat hangat daripada pengiat-pengiat industri di Jakarta, yang di mana saya berjumpa lebih kurang 300 ejen yang boleh yang tidak henti-henti untuk mempromosikan Malaysia. Maka saya rasa tahun ini tahun positif, dan kita boleh berlipat gandakan sumbangan industri pelancongan pada ekonomi negara kita. Najib. Ya, Uzaidi Haris di sini. Kalau dalam kita bercakap berkenaan dengan cabaran dalaman maupun luaran yang terpaksa ditempuh pemain industri pelancongan, apakah cabaran itu? Kerana ketika ini kalau dalaman kita lihat peningkatan kos barangan, inflasi, kalau luaran juga kita nampak berkenaan dengan perang di Rusia Ukraine, bagaimana mempengaruhi pergerakan pelancong mungkin dari Eropah dan sebagainya. Mungkin boleh perincikan perkara tersebut. Yalah, ini sebenarnya Haris, cabaran besar bagi kami. Cabaran apabila ditutup dan dibuka semula, maka mestilah ada cabaran. Kalau tak cabaran tu mungkin mustahil lah kan. Jadi cabaran-cabaran yang eksternal tu, seperti apa yang Haris beritahu tadi, perang antara Rusia dengan Ukraine, itu pun akan memberi satu impak yang negatif sedikit pada kami di industri pelancongan. Dan juga kita lihat kenaikan kos-kos barangan. Tetapi ini semuanya fenomena dunia, bukan hanya Malaysia saja, fenomena dunia di mana kita lihat, saya baru balik dari Jakarta, saya tengok kos minyak pun nak very expensive, amat mahal berbanding dengan kos minyak petrol di Malaysia. Alhamdulillah dengan kerajaan Malaysia, dengan berkonsepkan keluarga Malaysia ni, kita sama-sama dapat menjamin terutama sekali keharmonian. Nah, ini adalah satu unique selling point. Minyak, petrol yang telah disubsidikan oleh pihak kerajaan, ini sebenarnya memberi kesan yang sangat positif bagi kami di industri pelancongan, di mana kita boleh menawarkan package ataupun menawarkan kos-kos produk package yang sangat kompetitif berbanding dengan negara-negara jiran di Thailand dan juga di negara Indonesia, Najib. Sudah pasti ada banyak cabaran, ada juga kelebihan yang wujud di sebalik cabaran tersebut. Apa yang boleh dilihat dan juga diberikan tumpuan di sebalik cabaran-cabaran ini untuk kita menjadikan Malaysia ini lebih berdaya, lebih attraction itu lebih besar kepada Malaysia. Kerana apabila negara serantau buka, Indonesia buka, Thailand buka dan sebagainya, cabaran itu kembali kepada umpama seperti pra-pandemik. Apa yang boleh kita lakukan lagi untuk menyemarakkan lagi inisiatif ini? Ya, sebenarnya Najib, industri pelancongan ini melibatkan semua pihak. Bukan hanya ejen pelancongan, bukan hanya hotel, tapi semua pihak. Kalau boleh komuniti tempatan. Maka kita semua rakyat Malaysia ni harus mempromosikan Malaysia untuk menyemarakkan lagi supaya lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti. Kita tak perlu pelancong yang ramai, pelancong yang berkualiti. Kita tahu ada hadnya di mana inventory ataupun penerbangan amat terhad, dan juga kos-kos penerbangannya agak tinggi. Jadi kita perlukan kualiti pelancong yang berkualiti, yang boleh datang sini, yang boleh kita boleh membelanja dengan besar dan juga memelihara alam sekitar. Ini ada satu agenda bagi kami. Tapi produk-produk pelancongan di Malaysia ini cukup banyak, Najib. Kita mempunyai eco-tourism, kita mempunyai agro-tourism, kita sekarang ni medical tourism amat popular, dan juga education tourism. Jadi saya harap semua pihak, terutama sekali pihak-pihak industri dan juga pihak-pihak kementerian dan kerajaan boleh bekerjasama untuk menuju supaya kita boleh menerima lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti. Banyak yang boleh perlukan untuk kita mentabatkan, banyak kita naik ataupun kita boleh tambah baik
untuk kita menuju ke arah Malaysia sebagai tourism destination yang popular di seluruh dunia. Okey, maknanya Syed Uzaidi kalau Haris yang nak pergi bercuti nanti ni perlulah pergi ke peringkat tempatan dulu baru fikir ke luar negara kan sebenarnya. Semestinya. Okey, nanti kita cakap dengan Haris macam mana perancangan untuk cuti dan sebagainya. Terima kasih Encik Zaidi Yunadis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC kerana berkongsikan pandangan dan juga idea tersebut untuk kita melihat penambahbaikan di sektor pelancongan. Baik, perniagaan bangkit semula selepas pandemik COVID-19. Itu perkara yang didambakan yang sering bermain-main dalam fikiran peniaga dan juga terutamanya yang terjejas teruk akibat pandemik ini. Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Perniagaan kecil dan sederhana PKS antara yang paling teruk terjejas dan juga terkesan. Dan untuk membantu mereka menggerakkan semula perniagaan mereka, sokongan perlu hadir dari segenap sudut dari semua pihak. Strategi, inisiatif dan juga usaha dari dua wanita di United Kingdom ini mungkin boleh menjadi rujukan dan juga contoh untuk membantu memberi nafas baru kepada PKS di Malaysia. Profesor Dr. Ainurul Rosli dan Nur Emi Ismail, dua anak Malaysia yang tinggal jauh di UK, namun buah fikiran dan idea mereka untuk membangunkan PKS khususnya dalam adaptasi teknologi diiktiraf kerajaan UK. Ini jelas apabila mereka dijemput memberikan idea dan melakukan kertas kerja pelaksanaan untuk membantu PKS UK mengadaptasi teknologi. Menurut Dr. Ainurul, lebih setahun menggerakkan usaha tersebut. Hasil positif mula kelihatan dengan lebih banyak kerjasama dapat dijalinkan antara peniaga dan banyak pihak. Jelasnya, kolaborasi kerajaan UK dengan pemegang taruh menjadi antara punca PKS di sana dapat terus bertahan, bahkan ada yang semakin berkembang. Malah setiap dana yang dianggap pelaburan daripada kerajaan bertujuan membina ekosistem lebih besar sekaligus mampu menarik minat pelabur. Jadi kita nampak industri bekerjasama dengan pihak universiti, bekerjasama dengan pihak agensi kerajaan bertungkus lumus untuk coming up with something that is useful, impactful. Jadi bila kita cakap pasal subsidi, for example, conversation kita bukannya sama ada patut tak government bagi subsidi. Bukan. Patutnya ialah bila dah ada investment tu, macam mana kita nak laksanakan supaya setiap orang yang involved dalam bisnes ekosistem tu dapat manfaat. Jadi kita nak fikir pasal long term, kita pakai pasal upskilling. Bagi Nur Emi yang merupakan pengarah Halia UK, kerjasama menjadi kunci buatnya kembali gagah mengatur perniagaan pasca pandemik dan kini perniagaannya berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk universiti dan juga kerajaan. Bagi kita kat sini, untuk kita keluar daripada pasca COVID dengan lebih cepat, kita perlu make sure kita punya SME ni equip dengan ilmu, betul lah, when the first revelation of Quran is Iqra, this is exactly what we are doing, knowledge. So sekarang ni, this is what the UK government is doing. Yes, dia ada subsidi, yes, dia bagi grant, but it comes hand in hand with the knowledge transfer, with knowledge sharing. So kalau daripada apa yang kita cakap ni, yang paling penting perkongsian ilmu. Mesti berkolaborasi untuk perkongsian ilmu, untuk kita speed fast the digital adoption for the SME. Lebih menarik, Emi turut mencurah bakti dan idea untuk pemerkasaan PKS di sana ketika beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah.
Kedua-dua wanita ini bersetuju cabaran untuk bangkit sangat hebat, terutama dengan konflik baharu muncul seperti perang Rusia-Ukraine. Namun, dengan terus menerapkan elemen kolaborasi, semuanya kelihatan bertambah mudah. Meskipun usaha mereka mungkin jauh di tanah asing, namun sebagai rakyat Malaysia, sinergi dua wanita ini harus dibawa ke Malaysia. Bahkan, mereka sentiasa terbuka dan bersedia untuk melaksanakan usaha sebegitu di tanah air. Begitupun, usahawan tempatan perlu membuka minda, menolak ke tepi persepsi apabila wujudnya kolaborasi bermakna wujud cubaan untuk mengambil alih perniagaan mereka. Realiti itu yang actually menghindarkan kita dari ke depan. Jadi bila kita tahu kita kat sini untuk our part, untuk achieve a bigger mission. Jadi mereka dah tahu, sebab tu kami boleh berkolaborasi dengan BGPG, lagi dengan banyak juga operasi yang kami dah buat di Malaysia, terutama ketika pandemik ya. Ketika pandemik yang kami cuba untuk change the mindset of people in Malaysia, particularly those yang projects yang kami buat. Interestingly, maybe I don't know, sebab saya ada banyak akses untuk funding di sini, banyak akses dengan Dengar tu, network. access for funding, ya. Yeah, that. We do. And in that way, all my projects memang always channeling back To Malaysia. Menjalankan perniagaan di UK, Nur Amy mahu mengajak rakyat Malaysia supaya sedar bahawa dunia ini besar dan rezeki bukan hanya di Malaysia. Bahkan, restorannya juga selama ini telah membawa banyak produk dari Malaysia, memasarkannya di UK dengan harapan suatu hari nanti produk itu mampu menembusi pasaran antarabangsa. Ini saya rasa sangat penting untuk be proud of your brand, be proud being Malaysian, datang je kat sini, you can put your product here. So we work with MCMC, and then the next coming project is with this SME dekat Malaysia yang jual wood, 5 Luke Sand. We are going to launch the brand here, right here in London, so that they have the taste of internationalization. Dia kena rasa baru, yes, we can actually do it. But this is why we said kolaborasi. So orang dari sana collaborate dengan kita kat sini, dan kita akan cuba cari apa-apa yang kita tahu dekat sini untuk membantu them to uplift the business, insyaAllah. Baik, seterusnya, pandemik COVID-19 yang berpanjangan nyaris membuatkan seorang peniaga menutup perkhidmatan menjual pelbagai jenis hadiah kejutan ataupun surprise gift yang diusahakan sejak tahun 2017. Rostina Abdul Rahman, pemilik kedai Fancy Balloon di Taman Pinji Seni Ipoh, mengakui hampir putus asa kerana perniagaan yang mendapat sambutan luar biasa tiba-tiba merudum. Mujurlah teknologi masa kini dengan pelbagai platform media sosial telah membantu menyelamatkan perniagaannya yang hampir terkubur. Saya hampir putus asa dan ada perancangan juga untuk menutup kedai sebenarnya, tapi disebabkan ada platform yang semua orang tahu is social media. So dekat situ saya gunakan dengan sebaiknya, di mana saya menggunakan platform tu untuk membuat promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok. So sekarang ni kalau bagi saya social media memang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus untuk peniaga seperti saya lah, sebab sepanjang pandemik bisnes kita memang kita kalau ikutkan memang banyak perkara benda yang kita tidak boleh buat kan, tapi disebabkan social media ni, so kita promote in Instagram, kita buat video, kita posting hari-hari, so dekat situ dia membantu. Hasilnya sangat menakjubkan apabila dia mendapat banyak tempahan yang dibuat melalui WhatsApp, panggilan telefon dan media sosial lain, di samping pengikutnya semakin meningkat. Bagi saya, dia memang sangat-sangat terbaik lah. Even though sekarang kita dah back to normal, tapi social media ni juga dia memang membantu kita, because kita punya delivery still berjalan seperti biasa, and then because kadang-kadang kita tengok balik, delivery yang kita dapat tu is from masa pandemik. So daripada pandemik tu, customer kita berterusan sehingga ke kini lah. Sebab dia dah
dah merasai perkhidmatan dari kami macam mana kan. Justru Rostina menyarankan peniaga, walau sekecil mana pun perniagaan mereka, agar menggunakan platform media sosial, jangan takut untuk belajar dan mencuba sesuatu yang baru.